Alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Telah berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Syekh Ali ibn Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah. Yang mana kita sambung pada bab yang ke-40 yang menyatakan kelebihan sabar tatkala kena bala. Kalau muka surat kitab Jawi itu 198. Ya, 198 baris yang ke-12 dari bawah. Bagi kitab yang Rumi, terjemahan tu kitab pada muka surat 384. Berkenaan bahagian sabar. Dan sabda Nabi alaihi salam, wa qala alaihi salam as-sabru ala arba'ati awjuhin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabar itu atas 4 wajah. Ini 4 keadaan. Ya, sabar itu ada 4 keadaan dia. Ya. Yang pertama apa? Sabrun 'alal fara'idhi. Sabar atas menanggungkan perkara-perkara yang fardu. Ya. Sabar atas melaksanakan tanggungjawab yang Allah Ta'ala telah taklifkan ke atas kita, yang Allah Ta'ala musyakkahkan ke atas kita. Segala kefarduan, ya, seperti solat, ya, puasa. Ini perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sabar mengerjakannya hingga menunaikan dia dengan sempurna. Jadi itu sabar. Sabar dalam melaksanakan perkara-perkara yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, wa sabrun 'alal musibati. Sabar atas musibah. Ini sabar atas bala, bencana, kesusahan, kesakitan, ya, atau apa saja dugaan-dugaan kesempitan, ya, mungkin kematian ataupun berkurangan pada harta benda, ya. Jadi apabila seseorang itu ditimpa bala musibah, maka hendaklah dia sabar. Ini sabar yang kedua adalah sabar atas kena bala, ini atas musibah, yakni atas pedih, panasnya ataupun mungkin waktu sejuk yang sangatnya, ya, sekira-kira tiada marahnya akan dia, yakni tidak kita mencela atas hal keadaan tersebut. Ya. Sabar kita dalam menempuh kesusahan, ya, dugaan yang Allah Ta'ala timpa ke atas kita. Kerana bala itu sebenarnya adalah ujian. Ya. Ujian yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada manusia ni, kepada orang-orang yang beriman, ya, untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan ganjaran yang besar. Dan sabar yang ketiga, wa sabrun 'ala azan nas. Sabar atas perkara yang mendatangkan kesakitan padanya, ya, yang dilakukan oleh manusia ke atasnya. Ini sabar atas celaan ataupun penghinaan, sabar atas perkara-perkara yang menyebabkan dia dibenci, ya. Yang ini sabar atas menyakiti manusia sekira-kira ditinggalnya akan dia atas kelakuan yang elok, maka tiada ia mengira-ngirakan bagi mereka itu sekali-kali. Yang ini dia tidak mengambil sebarang tindakan atas apa jua penghinaan, celaan,
ataupun apa saja kesakitan yang didatangkan oleh manusia ke atasnya, dia sabar menghadapinya. Dia tidak membalasnya sekali-kali. Dan sabar yang keempat, wasabrun 'alal faqri. Sabar atas kefakiran, atas kepapaan atau kemiskinan. Ini kesempitan dalam mungkin sudut keuangan, ya, pendapatan. Dia sabar. Sabar atas kepapaannya, yakni atas kepapaan tu ini apabila Allah Ta'ala sempitkan urusan penghidupannya. Jadi urusan dia nak mendapatkan rezeki tu mungkin agak sempit, ya, kerana dia mungkin tidak ada kemahiran, ataupun mungkin tidak ada pendidikan, tidak ada kelulusan, ataupun mungkin tiada pekerjaan, ya. Maka dengan sebab kesempitan itu dia sabar, ya. Namun bukanlah dia sabar je, perlulah kita usaha untuk meningkatkan, ya, potensi kemampuan keupayaan kita, kemahiran kita dalam kita menempuh kehidupan dunia hari ini, ya. Kalau nak sabar je tanpa kita mempertingkatkan diri kita, kualiti diri kita, maka kita akan terus dalam kesempitan, ya. Takut nanti kan kesempitan tu mendatangkan kekufuran pula pada kita apabila kita tidak sabar atas hal keadaan kesempitan dunia ni, ya, kesusahan duniawi ni. Kalau kita ada sifat sabar, tak apa, ya, sabar sampai mati, kita sabar dengan kesusahan tu, insya-Allah syurga, ya. Maka sabar atas fardu itu taufik daripada Allah Ta'ala. Ini nak bersabar dalam melaksanakan perintah-perintah yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan senang, ya. Kalau dengan kehendak keupayaan diri kita sendiri, tak ada mampunya kita nak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melainkan dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala memberikan kehendak dalam hati kita tu untuk melaksanakan perkara-perkara yang telah difardukan oleh Allah Ta'ala, dan kita sabar dalam mengerjakannya, ya, maka di situ Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan jaminan kehidupan di dunia ni dengan rezeki. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan hendaklah kamu perintahkan ahli keluarga kamu mengerjakan solat dan bersabarlah, tetaplah bersabar dalam mengerjakannya. Ini perintah solat adalah perintah yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Dan Allah Ta'ala perintahkan kita supaya sentiasa memperingatkan ahli keluarga kita supaya melaksanakan perkara-perkara yang telah difardukan oleh Allah Ta'ala, menegakkan segala yang telah difardukan dan tetap bersabar dalam mengerjakannya, ya. Kerana itu adalah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ganjaran bagi kesabaran itu, innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala beserta dengan orang-orang yang sabar. Manakala dan sabar atas musibah itu diberi pahala akan dia. Ini kesusahan yang dihadapi disebabkan musibah, malapetaka, bala bencana, ya. Maka diberi pahala akan dia apabila dia bersabar dalam menempuhnya, dalam menghadapinya. Ya, mungkin pada kekurangan harta disebabkan banjir, ya, kerosakan harta benda, ya, ataupun mungkin ada di kalangan ahli keluarganya yang meninggal dunia disebabkan suatu bala musibah. Jadi sabar atas musibah itu akan diberikan pahala, ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sabar atas menyakiti manusia, mahabbah. Ini bersabar atas kesakitan yang dihadapinya oleh perbuatan-perbuatan manusia, itu akan menghasilkan mahabbah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kecintaan di sisi Allah Ta'ala. Ini kita sabar dalam menghadapi karenah, ini perangai-perangai manusia,
Kenapa? Segala af'al perbuatan makhluk itu semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Ini dia sabar dalam menghadapinya. Yang ini tanda dikasihi akan dia pada Allah dan pada makhluk. Ini itu adalah tanda apabila dia sabar atas kesusahan, kesulitan yang dihadapkan kepadanya oleh manusia, dia sabar menghadapinya, ya. Itu tanda dia mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana demikian itu membilang oleh setengah mereka itu bahawasanya yang afdal daripada bagi sabar itu sabar atas bercampur dengan manusia dan menanggung akan menyakiti mereka itu. Yang ini apa? Menurut setengah para masyayikh, mereka mengatakan bahawa sabar dalam kita menghadapi segala perangai-perangai, kerenah-kerenah manusia ni lebih afdal daripada kita duduk seorang-seorang bersuluk. Ya, tak mau bercampur dengan manusia. Itu maksud dia. Kenapa? Umat ini dibina atas dasar jamaah, bukannya atas dasar rahbaniyah, duduk seorang-seorang jadi macam rahib, duduk kat masjid, duduk kat dalam gua, duduk kat pondok seorang-seorang, ya. Itu bukannya hal keadaan umat ini yang dikehendaki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan umat ini adalah umat yang bersifat ijtimai, berjemaah. Kenapa manusia ini adalah satu makhluk ciptaan Allah Taala yang mana dia memerlukan perhubungan antara satu sama lain. Dia perlu pada perhubungan sosial. Ya. Bagaimana Allah Taala firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi untuk faedah sesama manusia. Jadi bukan untuk kita menghasilkan faedah pada diri kita semata-mata. Ya. Dengan nikmat agama ini, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mahu supaya kita menyampaikan faedah itu kepada manusia-manusia lain juga. Jadi dalam kita nak menyampaikan kebaikan kepada sesama manusia itu, kadang-kadang kita terpaksa bersabar menghadapi kerenah-kerenah, kadang-kadang rakan-rakan kita, sahabat handai kita, jiran tetangga kita, mungkin daripada perangai ahli-ahli keluarga kita, anak beranak kita, ya, mungkin isteri kita, ya, suami kita. Jadi dalam kita hidup berkeluarga, bermasyarakat, berkelompok dalam bergaul sesama manusia ni, ya, bermasyarakat ini, maka ada yang kadang-kadangnya menyakiti menyakiti perasaan kita, sakit hati. Itu ada istilah sakit hati betul aku dengan dia tu. Ya? Tapi kita kena sabarlah. Ya? Memaafkan. Kalau kita duduk seorang-seorang, kita tak ada siapa-siapa kita nak maafkan, tak ada orang buat salah dengan kita. Ya? Jadi sifat pemaaf itu adalah satu sifat yang mulia. Akhlak Nabi SAW, kalau kita tidak ada membentuk sifat memaafkan, ya, kalau kita ni sensitif sangat, tak mau bercampur dengan orang, kadang-kadang orang buat tersilap cakap sikit ke apa, dah kita dah sakit hati, simpan dendam, kesumat di dalam hati. Itu akan menyebabkan rosak amal, segala amal-amal kita. Ya. Jadi kerana itu, sabar dengan kesakitan yang datang padanya oleh makhluk lain, yakni manusia lain. Jadi kadang-kadang manusia lain tu menyakiti perasaan kita, mungkin dengan kata-katanya ataupun dengan tindakannya. Ya, kadang-kadang kita tak dapat nak elak, ya, apabila kita duduk dalam suatu kelompok masyarakat ataupun sesuatu organisasi ke, ya, ataupun dalam tempat kerja ke, dalam pejabat ke, ya. Kadang-kadang ada di kalangan ahli-ahli tu dalam kelompok tu yang mana ada perasaan dengki, iri hati, hasad, ya, mengumpat dan sebagainya. Ya. Jadi perkara ni kita nak basmi semuanya boleh ke? Mana boleh? Ini dah memang tabiat perangai manusia. Ya. Tapi kita kena sabar. Ya. Kalau tidak,
tak dapatlah kita nak mendapat manfaat daripada penghidupan dalam dunia ni. Ya. Jadi kerana itu menurut setengah para masyayikh mengatakan bahawa yang afdal daripada bagi sabar itu sabar atas bercampur dengan manusia dan menanggung akan menyakiti mereka itu. Ya. Kadang-kadang masalah tu kita hadapi antara jiran tetangga kita. Ya. Kita sendiri faham kadang-kadang jiran tetangga kita kalau kita rumah jauh-jauh tu kita mungkin jiran kita tak mendatangkan masalah sangat. Kadang-kadang apabila rumah tu mungkin rumah flat ataupun rumah teres yang mana jiran tetangga tu rumah sebelah aja. Ya. Kadang-kadang tindakan-tindakan jiran tu mungkin akan menyebabkan kita sakit hati. Ya. Dan kadang-kadang mungkin disebabkan tindakan kita juga menyebabkan jiran pula sakit hati. Ya. Kemudian berlarut-larutan dengan bergaduh, dengan kata-kata dan sebagainya sehingga kadang-kadang boleh menyebabkan kalau kita tidak dapat mengawal kesabaran kita, mungkin akan menyebabkan berlakulah pergaduhan. Ya. Melibatkan senjata dan sebagainya. Maka mungkin akan berlaku kecederaan ataupun kehilangan jiwa disebabkan perkara yang mana tak dapat kita nak bersabar dengan karenah manusia. Ya. Jadi sebagai orang yang beriman, ini adalah satu sifat yang mana perlu kita ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabar. Ya. Sabar dalam menanggung segala perkara yang menyakiti manusia kat atas kita. Ya. Dan yang keempatnya adalah apa? Wassabru alal faqri ridallahi ta'ala. Dan sabar atas kepapaan, yakni atas kepapaan, yakni kepicitan, kesempitan pada kehidupannya. Dan sabar atas fakir itu redha akan Allah Ta'ala. Ini apabila kita bersabar atas kemiskinan, ya, kadang-kadang kita ni, ya, memang ada keinginan, cita-cita kalau boleh nakkan kemewahan, kekayaan, ya. Namun muqaddar, ketentuan, ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah tertulis bahawa kita akan menghadapi kehidupan tu dengan kadar kemiskinan ataupun kefakiran atau kepapaan. Maka seseorang yang beriman tu seharusnya dia redha dengan hal keadaannya itu. Ya. Kalau dia mahu berusaha untuk memperbaiki mutu kehidupan dia, itu tidak ada masalah, itu masih dalam batas yang Allah Ta'ala haruskan bagi seorang hamba untuk berusaha berikhtiar. Ya. Namun apabila dia dah berusaha berikhtiar, meniaga macam-macam kerja pun tetap juga, ya, sukar untuk dia mengubah kehidupan dia tu. Ya. Maka dia pun redha bahawa mungkin ini ketentuan Allah Ta'ala, bahawa dia akan menghadapi kehidupan di dunia itu dengan keadaan sebagai seorang yang fakir, seorang yang miskin, ya, yang serba kekurangan, yang dhaif. Dan dia sabar atas hal keadaan tersebut. Ini menunjukkan bahawa atas bahawasanya redha dengan bahagian Allah Ta'ala. Dan tersebut pada hadis, al-mu'minu allazi yukhalitun nasa wa yasbiru ala azahum afdalu minal mu'mini allazi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala azahum. Yang ini tersebut di dalam hadis baginda Nabi SAW bersabda yang mafhumnya bahawa seseorang yang beriman itu yang bercampur, al-mu'minu allazi yukhalitun nasa, yakni seorang mukmin yang bercampur dengan manusia. Ini bercampur gaul dengan manusia dalam kehidupannya sehari-hari, berniaga, bekerja, ya, berkeluarga.
wa yasbiru ala azahum. Jadi dia sabar dalam menghadapi perkara yang menyakitinya dalam kehidupannya sehari-hari, ya, yang datang daripada sekalian manusia tu, ya. Kadang-kadang kita ni tak dapat nak elak, ya. Kadang-kadang mungkin dalam persahabatan kita, mungkin dengan ahli keluarga kita, ya, mungkin dengan majikan kita, mungkin dengan kawan sekali tempat kerja, ya, mungkin dengan saudara mara, adik-beradik. Namun hendaklah kita bersabar dalam menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan tersebut. Ya. Al-mu'minul ladzi yukhaliqun nasa wa yasbiru ala azahum. Seorang mukmin yang bercampur dalam penghidupannya bersama manusia dan bersabar atas segala hal kerenah mereka yang menyakitinya adalah afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala azahum. Lebih afdal dia daripada seorang mukmin yang tidak bercampur dengan manusia dan dia tak tahan sabar dengan kerenah-kerenah manusia tadi. Terlalu sensitif. Ya. Sebab dia tidak ada latihan bermuasyarat dalam masyarakat, ya. Maka kerana itu kita, walaupun kita kadang-kadang kita beramal agama, kadang-kadang bila kecenderungan untuk beramal agama tu kuat, ya, maka kita pun mula menjauhi manusia, ya. Khasnya bagi salik-salik orang yang baru menempuh perjalanan untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kerana itu ada istilah uzlah, berkhalwat, ya. Kenapa? Itu sebagai latihan untuk peringkat permulaan supaya hati mereka itu tiada kecenderungan kepada sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Namun itu bukanlah maksud dia akan terus sampailah akhir hayatnya duduk dalam keadaan macam tu. Ya. Kerana kita kena tengok petunjuk daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang pada awal-awal kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi dan rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahanus di Gua Hira. Ini berkhalwat, beruzlah, menjauhkan diri dia daripada kerenah perangai orang-orang Arab jahiliah ni. Tak tahan dia, ya, tengok perangai sembah berhala, ya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tugas nubuat, risalat, yang mana baginda perlu menghadapi manusia itu, ya, dalam menyampaikan dakwah dan menghadapi segala kerenah-kerenah mereka dalam menerima ataupun menolak seruan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang menerima alhamdulillah, macam Sayyidina Abu Bakar, ya, As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini segala apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibenarkannya, ditasdikkannya. Ya. Sebaliknya ada juga golongan yang tidak menerima. Bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar dalam menghadapi segala hal keadaan tersebut. Ya. Sehingga walaupun ada orang-orang Arab Quraisy yang menyakiti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ada ancaman untuk membunuh baginda, ya, Nabi tetap sabar, ya, menantikan wahyu, perintah daripada Allah untuk baginda berhijrah ke Madinah, ya. Jadi orang beriman yang bercampur dengan manusia itu lebih baik, ya, lebih afdal apabila dia sabar dalam menghadapi segala kesusahan-kesusahan, kesakitan yang datang oleh manusia ke atasnya. Berbanding dengan seorang mukmin yang tidak mahu bercampur dengan manusia dan dia tak tahan sabar dalam menghadapi segala dugaan-dugaan daripada manusia ke atasnya. Bermula orang mukmin yang bercampur akan manusia dan sabar ia atas menyakiti mereka itu terlebih afdal daripada mukmin yang tiada bercampur akan manusia dan tiada sabar ia akan menyakiti mereka itu. Ini bahasa tu dia menyakiti tu dia
sebenarnya atas disakiti mereka itu, ya, maknanya sebenarnya makna pasif, makna majhul di situ, bukannya makna aktif. Dan sabda Nabi alaihi salam, idza hadasa ala 'abdin musibatun fi badanihi aw malihi aw waladihi fastaqbala dhalika bi sabrin jamil istahya Allahu yawmal qiyamati an yansiba lahu mizanan aw yanshura lahu diwanan. Sabda Nabi alaihi salam, idza hadatsa ala 'abdin musibatun fi badanihi aw malihi aw waladihi, apabila berlaku datang ke atas seseorang hamba itu suatu musibah, bala, bencana, ya, fi badanihi, musibah pada badannya mungkin disebabkan penyakit, ya, ataupun kecederaan, kemalangan, au malihi, yakni pada hartanya, musibah pada hartanya, mungkin dicuri ataupun hilang ataupun musnah, terbakar, au waladihi, atau pada anaknya, ini mungkin anaknya menghadapi penyakit, sakit, ya, ditimpa penyakit, ataupun mungkin meninggal dunia disebabkan penyakit tersebut, dan dia sabar. Fastaqbala zalika bi sabrin jamil, maka dia menghadapi hal keadaan tersebut dengan kesabaran yang sebaik-baiknya. Bi sabrin jamil, dengan kesabaran yang elok, ya, yakni dia tidak ada meraung, ataupun menangis, ataupun mencela-cela hal keadaan tersebut. Apabila seorang tu kadang-kadang apabila dia menghadapi satu musibah tu, ya, dia tak tahu nak salahkan kepada siapa, ya, macam mana boleh dah berlaku musibah tu, maka dia nak menyalahkan seseorang juga. Ya. Namun bagi orang yang beriman, kalau seorang hamba itu beriman, apabila berlaku musibah itu, dia bersabar, dia menganggap ini semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik musibah itu yang berlaku pada tubuh badannya, ataupun pada hartanya, ataupun pada ahli keluarganya, anak-anaknya, ataupun isterinya, ataupun ahli keluarganya, ya, dia sabar. Maka istahyallahu yaumal qiyamati, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan berasa malu pada hari kiamat nanti, ayyansiba lahu mizanan, bahawa Allah Ta'ala mendirikan baginya mizan, penimbang segala amalannya waktu di dunia, au yanshura lahu diwanan, atau dibukakan baginya segala suratan amalnya. Jadi Allah Ta'ala malu nak timbang amalnya dan nak paparkan suratan amalnya. Kerana apa Allah Ta'ala rasa malu? Ya. Jadi Allah Ta'ala ni, dia malu di sini, ini adalah majaz. Ya. Yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu memberikan kelapangan untuknya daripada ditimbang amal-amalnya, daripada menghadapi hari perhisaban yang panjang itu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala lepaskan dia daripada hal keadaan hari perhisaban tersebut. Kerana apa? Kerana di dunia dahulu dia sabar menghadapi kesusahan yang Allah Ta'ala balakan ke atasnya, ya, pada tubuh badannya, ataupun pada hartanya, ataupun pada ahli keluarganya. Dia sabar menghadapinya, maka di akhirat nanti, pada hari kiamat, Allah juga malu untuk mempertimbangkan segala amal-amalnya dan untuk menghitung segala suratan amalnya.
Dan dikehendaki dengan malu Allah Ta'ala itu meninggal mendirikan mizan. Yang ini Allah Ta'ala tinggalkan perhisaban untuknya. Ini dilepaskannya daripada menghadapi perhitungan amal. Atau membukakan suratan amalnya baginya. Yang ini seseorang yang dibukakan suratan amal tu dia akan lihat. Faman ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Sesiapa yang dibuat amal kebaikan ataupun amal kejahatan walaupun sebesar zarah, nescaya dia akan melihat segala suratan amalnya pada hari kiamat nanti. Ya. Baik amal-amal baiknya ke, amal-amal buruknya ke, walau sebesar gunung maupun sebesar zarah sekalipun, semuanya akan diperlihatkan kepada setiap orang. Ya. Namun bagi orang-orang yang sabar menghadapi kesusahan, musibah sewaktu di dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala tinggalkan membuka suratan amalannya baginya. Ya, kerana cukup dengan kesabaran yang telah dihadapinya sewaktu menghadapi musibah di dunia itu sebagai jaminan untuk dia mendapat keridaan Allah Ta'ala, keselamatan bagi untuknya masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Dan pada setengah riwayat daripada Nabi SAW bahawasanya bersabda ia, berfirman Allah Ta'ala, apabila aku hadapkan kepada seorang hamba daripada segala hambaku akan musibah pada badannya atau pada hartanya atau pada anaknya, maka menghadapi ia akan dia dengan sabar yang elok. Malu aku pada hari kiamat bahawa aku diberikan baginya akan mizan atau dibukakan baginya akan suratan amalnya. Jadi pada setengah riwayat yang lain, dia dengan mafhum yang sama. Jadi apabila seseorang hamba itu bersabar atas segala musibah yang Allah Ta'ala timpakan ke atas tubuh badannya atau hartanya atau pada anaknya, ya, dengan kesabaran yang elok, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala malu untuk membuka catatan amalnya dan buat pertimbangan mizan ke atasnya. Kata qil, makna sabar yang elok itu yang dimaksudkan dengan sabrun jamil, bahawa adalah empunya musibah itu di dalam kaumnya tiada diketahui orang akan dia siapa ia. Yang ini dengan sebab tiada ia mengadu hal kepada seorang daripada makhluk. Ini itu yang dimaksudkan dengan sabar yang elok. Sabrun jamil. Ini kesusahan tu dihadapinya dengan seorang diri. Ya, tanpa dia mengadu-ngadu ataupun mencerita-ceritakan, mengharapkan belas kasihan, perhatian daripada orang lain. Ya, kadang-kadang kita ni bila kita menghadapi satu kesusahan tu, kita nak cari tempat untuk kita nak mengadu. Ya, nak mengadu, nak mengharapkan belas kasihan daripada seseorang pula, ya, atas kesusahan yang kita hadapi. Ya. Namun bagi hamba yang sabar atas kesusahan yang Allah timpakan padanya ketika turun bala musibah, ya, dia tidak cerita pada siapa-siapa pun. Ya. Siapa pun tak tahu. Tiada diketahui orang akan dia siapa ia. Yang ini dengan sebab tiada ia mengadu hal kepada seorang daripada makhluk. Dan tersebut pada hadis yang meriwayatkan dia oleh Baihaqi dan Qudai daripada Anas radhiyallahu anhu. Afdalul ibadati intizarul faraji min Allah. Daripada Hadrat Anas radhiyallahu anhu bahawa katanya afdalul ibadati, amalan ibadat yang terafdal, yang terlebih baik, ya, yang terlebih segala ibadat itu intizarul faraji min Allah, menanti akan kelepasan, kelapangan daripada Allah Ta'ala. Itu adalah sifat kehambaan yang terbaik, yang terafdal. Kita menantikan kelepasan, kelapangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kesulitan yang kita hadapi. Ya, kadang-kadang kita menghadapi sesuatu kesulitan, ya, musibah,
maka kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala melepaskan kita daripada segala kesusahan, bala, musibah tersebut. Yakni apabila turun bala dengan seorang, maka meninggal ia akan mengadu hal. Jadi dia tidak mengadu-ngadu kepada makhluk. Dia hanya mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sabar ia dalam menghadapi hal keadaan tersebut. Dan menanti akan kelepasan daripada Allah Ta'ala. Jadi dia sentiasa intizar. Intizar tu maksudnya menanti. Ya? Menunggu. Mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka yang demikian itu daripada yang terlebih afdal segala ibadat. Ya? Seafdal ibadat itu apabila kita mengharapkan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menantikan kelepasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kesusahan yang kita hadapi. Kerana itu adalah sifat kehambaan. Kita tidak dapat mengubah keadaan tu, melainkan kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat mengubah hal keadaan kita tadi. Kerana bahawasanya sabar pada bala itu menjunjung bagi qada Allah. Ini apabila kita sabar dengan segala musibah yang Allah Ta'ala timpakan ke atas kita itu, yakni kita menghadapi, menjunjung segala muqaddar, qada, ketentuan yang telah Allah Ta'ala tetapkan semenjak azali. Ya? Yakni kita redha dengan segala ketetapan tersebut. Tapi kalau kita tak sabar, maknanya kita tak redha lah dengan muqaddar ketentuan Allah Ta'ala. Itu yang boleh mendatangkan sifat kekufuran. Cerita daripada Wahab, sembah Nabi Musa alaihi salam, hai Tuhanku, apa tempat di dalam syurga yang terlebih afdal? Ini Nabi Musa alaihi salam pernah sekali bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah tempat di dalam syurga yang terlebih afdal? Maka Allah Ta'ala berfirman, firmannya, hai Musa, iaitu Haziratul Qudsi. Sembah Nabi Musa AS. Hai Tuhanku. Nabi Musa AS bertanya, hai Tuhanku, siapa yang diam padanya? Jadi siapa yang menginap di dalam Haziratul Qudsi itu? Tempat di dalam syurga yang terafdal itu. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala, firmannya, iaitu ahli al-musibah, yang menginap, yang menduduki di dalam Haziratul Qudsi, di dalam syurga yang afdal itu adalah mereka-mereka yang ahli musibah. Ahli musibah tu maksudnya orang-orang yang sewaktu dalam kehidupan dunia mereka menghadapi musibah dengan sabar. Mereka diuji dengan berbagai-bagai musibah, namun mereka tetap sabar. Sembahnya, yakni Nabi Musa alaihi salam bertanya lagi, hai Tuhanku, sifatkan olehmu akan mereka itu bagiku. Nyatakan bagiku ya Allah, apakah ciri-ciri mereka? Apakah sifat-sifat mereka? Yakni yang dikatakan sebagai ahli musibah itu. Maka Allah Ta'ala berfirman, firmannya, hai Musa, mereka itulah yang apabila aku balakkan mereka itu dengan bala, sabar mereka itu. Ini apabila Allah Ta'ala memberi dugaan, bala, bencana, musibah, mereka menghadapinya dengan sabar. Sabar mereka itu. Dan apabila aku beri nikmat, apabila mereka beroleh suatu nikmat, walau sekecil-kecil nikmat, sehinggalah sebesar-besar nikmat, mereka itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur mereka itu. Dan apabila kena bala, berkata mereka itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita untuk Allah dan sesungguhnya kita dikembalikan kepadanya. Ya. Yang ini dia menyedari bahawa segala sesuatu yang berlaku itu, baik bala musibah
Walau bencana sekalipun, ianya adalah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam muqaddarnya. Berkata mereka itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini apabila menghadapi sesuatu musibah, orang-orang yang beriman itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka firmannya, hai Musa, mereka itulah yang diam pada syurga Haziratul Qudsi. Mereka itulah penghuni-penghuni syurga yang terafdal, iaitu Haziratul Qudsi. Kata setengah mereka itu bahawasanya segala pekerjaan apabila tertutup segala jalannya, maka sabar itu anak kunci yang membuka daripadanya akan tiap-tiap pintu yang berselak. Jadi apabila kita menghadapi sesuatu kesulitan, apabila kita menghadapi sesuatu masalah, buntu fikiran tak dapat kita nak menyelesaikannya, ya, maka tetaplah kita sabar mengharapkan bantuan, pertolongan, nusrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu yang akan dapat melepaskan kita daripada segala halangan-halangan tersebut. Ibaratnya, ya, membuka daripada akan tiap-tiap pintu yang berselak. Jangan engkau putus asa. Dan jikalau lama masa tuntutnya, walaupun mengambil masa yang lama, tetap kita bersabar mengharapkan limpahan kurnia dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah hal keadaan kita. Apabila engkau minta tolong dengan sabar, bahawa melihat engkau akan kelepasan, berperangai olehmu dengan yang mempunyai sabar, bahawa mendapat ia dengan hajatnya, dan orang yang mengekali memukul bagi segala pintu itu, masuk ia. Allahu Akbar. Ini ibarat kata-kata ini supaya kita tetap sabar dalam menghadapi segala hal keadaan dalam penghidupan kita seharian. Kalau kita diuji dengan bala musibah, ya, kita sabar. Ya. Kita diuji, dibebankan dengan segala kefarduan amalan ibadah, kita pun melaksanakannya dengan sabar. Ya. Apabila kita menghadapi suatu hal keadaan yang mana kita disakiti oleh manusia, ya, baik secara fizikal ataupun pada perasaan dan jiwa, kita sabar. Ya, apabila kita diuji dengan kemiskinan, kepapaan, kekurangan harta benda, kita sabar. Maka itulah yang dituntut. Ya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran, ya, tetap sabar dalam menghadapi segala dugaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung pembacaan kitab Al-Jawharul Mawhub ini, ya. Masih lagi dalam bab kelebihan sabar tatkala kena bala, insya-Allah. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sedikit sebanyak kefahaman, pengajaran daripada apa yang kita telah dengar daripada sabdaan-sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khasnya bagi orang yang sabar menghadapi segala dugaan kesusahan, bala, musibah, ya. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa liwalidayya wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada. واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك.
Nastaghfiruka wa natubu ilaik. You know.